Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan membentangkan tajuk konsep insan, psikologi dan sosiologi dari kuliah 5. So, first kali saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Dennis Zuhairi dan ahli kumpulan saya ada 6 orang. Yang lain Huwaidi Hakimi, Muhammad Nafis, Naufal Abdul Hafiz, Arifuddin dan Nazirul. Ciri-ciri konsep insan terbahagi kepada 5. Yang pertama, pembahagian fahaman dan pendekatan. Yang kedua, hakikat dan sifat insan. Yang ketiga, potensi-potensi insan. Yang keempat, faham insan sejata dalam krisis kemanusiaan. Yang kelima, senario dan kajian kes. So, untuk first topik iaitu bahagian 1, pelbagai fahaman dan pendekatan. Apa itu psikologi? Psikologi berasal daripada perkataan Yunani bahasa Greece yang bermaksud jiwa rohani atau mental psychology, yang merupakan istilah akademik dan disiplin gunaan yang melibatkan kajian saintifik tentang proses mental dan tingkah laku. Secara itu, psikologi adalah berkaitan dengan ilmu jiwa. Oleh itu, falsafah berperanan penting dalam membentuk jiwa manusia dengan melalui konsep insan. Dengan memahami konsep ini, ia akan dapat bantu kita ke arah mencari kesempurnaan dalam kehidupan yang lebih bermakna, berpandu kepada konsep insan. Ahli falsafah terbagi pada 4 orang, iaitu Plato, Aristotle, Lemaitre dan juga Karl Marx. Mereka adalah falsafah daripada barat yang memberi pandangan tentang asal kewujudan manusia. Daripada Auguste Comte berpendapat sosiologi telah diperkenalkan seorang tokoh iaitu Auguste dalam bukunya Positive Philosophy. Istilah ini juga berasal daripada perkataan Latin iaitu socia, yang bermaksud berkongsi. Sosiologi juga merupakan kajian tentang masyarakat ataupun anggota masyarakat. Pendidikan sosiologi perlu diberi kepada semua individu. Tujuan sosiologi adalah untuk mengetahui struktur asal manusia, mengenal pasti tekanan-tekanan yang melemahkan manusia dan mempelajari syarat-syarat bentuk kehidupan sosial manusia. Daripada konsep manusia dalam memperkenal falsafah, perbincangan mengenai manusia menjadi fokus utama dalam bidang falsafah. So, justru itu para sama ada barat atau timur punya falsafah tersendiri mengenai manusia hasil daripada penelitian mereka terhadap pengalaman dan kehidupan manusia. Konsep manusia menurut aliran pemikiran falsafah Barat melalui 3 zaman, iaitu zaman klasik, zaman pertengahan dan juga zaman moden, yang ditandai dengan kemunculan gerakan Renaissance. Dari Aristotle, umpamanya melihat manusia sebagai makhluk atau kehidupan yang berfikir, yang diberi maksud man is a rational animal, iaitu pemikiran rasional merupakan ciri utama perkenalan sebagai manusia. Dan saya akan pas kepada rakan saya untuk menerangkan topik 2, iaitu hakikat dan sifat insan. Assalamualaikum, nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Haris. Untuk slide saya akan menerangkan untuk bahagian hakikat dan sifat insan. Yang pertama sekali, hakikat dan sifat insan. Yang pertama, manusia terdiri daripada jasad dan roh. Yang kedua,
manusia akan menempuh 5 tahap ataupun alam secara berperingkat-peringkat, iaitu terdiri daripada 5 lah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ialah alam gaib, tempoh yang tidak akan diketahui. Yang kedua alam rahim, iaitu dalam kandungan ibu, yang selama 9 bulan 10 hari. Dan yang ketiga alam dunia, mengikut tempoh umur yang masing-masing. Dan yang keempat alam barzah, dari mula kiamat sehingga dibangkitkan semula selepas dunia kiamat. Yang terakhir sekali iaitu nombor 5, alam akhirat, kekal di syurga ataupun di neraka. Dan slide yang seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang proses kejadian manusia menurut sains dan juga menurut Islam. Okey, yang pertama yang kita boleh lihat di sudut kiri slide okey, iaitu proses kejadian manusia menurut sains. Okey, dalam perspektif sains, proses kejadian manusia ialah satu proses revolusi yang bermula dengan satu sel. Di sini manusia bermula daripada proses pencantuman sperma dan juga ovum, lalu menjadi zygote di dinding rahim, kemudian menjadi embrio di mana organ dan sel-sel tubuh mula terbentuk sebelum menjadi fetus dan mula menyerupai manusia dengan pembentukan wajah, kedua tangan dan kaki. Akhirnya menjadi bayi yang bakal dilahirkan oleh seorang ibu. Dan di sebelah kanan slide pula, kita boleh melihat proses kejadian manusia menurut Islam. Okey, manakala menurut Islam terdapat 6 peringkat kejadian manusia. Iaitu peringkat pertama ialah nutfah, yang bermula selepas persenyawaan, iaitu percantuman sel sperm dan juga ovum. Kemudian peringkat alaqah, iaitu peringkat kedua, keadaan di mana sel yang sudah disenyawakan iaitu akan tertanam di dinding rahim. Seterusnya mudghah, di mana darah beku membentuk menjadi seketul daging, otak, saraf tunjang dan anggota lain. Anggota lain mula terlibat, termasuk organ pernafasan dan degupan jantung dan sebagainya. Izham dan lam merupakan peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang-tulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut dan darah mula mengalir. Dan seterusnya khalqan akhar, ialah penyempurnaan organ yang lebih kompleks seperti perut, hati, kaki dan tangan serta buah pinggang. Dan akhir sekali ialah nafkhur roh, iaitu peringkat penyimpan roh untuk memberi nyawa dan menghidupkan bayi tersebut. Dan slide yang seterusnya, hakikat dan sifat insan terbahagi kepada 2 elemen, iaitu fizikal dan juga spiritual. Untuk hakikat dan sifat insan pula, manusia tercipta atau terbentuk apabila fizikal dan material sebagai jasad bercantum dengan roh secara spiritual. Untuk slide yang seterusnya ini, saya akan menerangkan tentang fizikal dan material. Sebagai penerangan untuk fizikal dan material ialah proses penciptaan Adam AS bermula daripada tanah kepada kejadian dan sifat fizikal manusia dengan kuasa kudrat penciptaan kun fayakun. Penciptaan Adam diriwayatkan sebagai salah satu ciptaan Allah yang paling kontroversi. Dan yang kedua, proses penciptaan Hawa iaitu pasangan Adam AS, dan juga penciptaan anak cucu Adam AS. Yang ketiga, proses biologi iaitu manusia berkembang dan membiak melalui hubungan jantina iaitu perkahwinan. Spiritual dan rohani. Roh ialah sifat yang halus yang bersumber daripada rongga hati dalam jasad manusia dalam kebanyakan agama. Roh adalah manusia yang telah bercerai daripada jasad ataupun tubuh. Dan yang kedua, roh ialah sifat halus pada manusia yang dapat mengetahui sesuatu
yang membawa kepada pelbagai pengertian. Ia termasuk urusan bersifat ketuhanan, iaitu latifah rabbaniyah. Elemen utama dalam diri manusia terbahagi kepada 4, iaitu roh, nafsu, akal dan juga hati. Nama saya Huaidi Hakimi bin Muhammad Uzamir. Kali ini saya akan menerangkan tentang potensi-potensi insan yang terdiri pada 4 kategori, iaitu intelek, jasmani, emosi dan rohani. Dari segi jasmani ialah konsep dan unsur jasmani dalam falsafah pendidikan kebangsaan mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka 2012. Jasmani bermaksud berkaitan dengan tubuh badan atau benda yang ia berlawanan dengan rohani. Dari segi yang kedua, iaitu Pettifer 1999 berpendapat bahawa pendidikan jasmani menjadikan seseorang untuk mengamalkan hidup aktif dan sihat dengan menjadikan skop pengalaman pembelajaran yang cepat dan berturutan. Ciri-ciri unsur jasmani ialah: yang pertama, kecergasan fizikal dan kesihatan diri. Yang kedua, dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat. Dari segi emosi ialah, emosi adalah satu ciri-ciri jiwa manusia yang mempamerkan perasaan kuat yang berpunca dari psikologi. Dari segi mental, seseorang kerana emosi dapat berlaku secara naluri bergantung kepada situasi. Manusia mempunyai pelbagai emosi. Emosi yang menggambarkan perasaan yang kuat tentang sesuatu yang sangat menyenangkan atau sangat mengganggu emosi. Terdapat jenis emosi, iaitu yang pertama cinta, yang kedua benci, yang ketiga takut, keempat marah, yang kelima malu, dengki, cemburu, gembira, terkejut dan sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Naufal bin Muhammad Nazim akan menerangkan tentang rohani. Konsep dan unsur rohani dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Perkataan rohani dalam bahasa Malaysia sering dikaitkan dengan hati, kalbu, jiwa, mental, fikiran dan sebagainya yang wujud sebagai suatu unsur peribadi manusia yang paling unik yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Mengikut Kamus Dewan edisi ketiga 1998, rohani adalah diertikan sebagai batin yang berkaitan dengan roh, rohani atau jiwa. Rohani pula merupakan sesuatu yang berlawanan dengan jasmani, iaitu perkara yang bukan berbentuk fizikal dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Imam Al-Ghazali pada tahun 1058 hingga 1111 mentafsirkan rohani sebagai perkara yang terdiri pada akal, nafsu, jiwa dan roh serta yang berkaitan dengan praktik atau amalan agama seperti solat, puasa, tilawah Al-Quran, wirid dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah terpuji di samping menjauhi sifat-sifat mazmumah tercela. Seterusnya saya akan menerangkan tentang intelek. Intelek ialah merupakan pembangunan intelektual menurut Mok Sun Sang 2004. Falsafah mempersoalkan prinsip-prinsip realiti, ilmu dan nilai. Bagi membangunkan intelektual dan pemikiran manusia, salah satu cabang utama falsafah iaitu epistemologi berperanan untuk membangun manusia. Kewujudan konsep ilmu ini mampu meningkatkan dan memperkembangkan minda manusia. Sistem pendidikan di Malaysia yang disusun berdasarkan kurikulum banyak berkaitan dengan teori epistemologi, iaitu teori ilmu. Islam membuktikan bahawa dengan ilmu telah membawa umat daripada kejahilan kepada cahaya kebenaran. Maka di sini membangunkan intelektual manusia. Ahmad Mok Saleh 2008 menyatakan terdapat beberapa unsur yang diberi tumpuan kepada daya berfikir, iaitu mempunyai kemahiran 3M. 3M iaitu mendapat, meningkat dan menyebarkan ilmu, berfikir secara kritis dan kreatif, KBK, serta memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Nur Azilah Ahmad dan rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Kali ini saya akan membuat satu pembentangan berkaitan faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Nazirul Izwan bin Zulkifli. Nombor metrik B0921100052. Saya akan terangkan secara ringkas tentang topik 4.
faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Kesejahteraan menjadi satu prinsip asas yang mendasari konsep pembangunan modal insan yang berteraskan Islam. Dalam konteks insan sejahtera, kesejahteraan dalam maksud Al-Falah merupakan matlamat kedua selepas pencapaian keredaan Allah, iaitu martadillah. Seseorang individu yang tidak berpegang kepada prinsip kesejahteraan ini bukan sahaja gagal dalam kerohaniannya membangunkan akal, jiwa dan dirinya, tetapi ia juga turut gagal menempatkan dirinya dalam golongan orang yang mendapat manfaat atau hasanah di alam akhirat kelak. Cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat. Pembangunan modal insan bukan suatu perkara yang mudah, dan untuk menanamkan sifat dan nilai-nilai yang murni, ianya perlu dilakukan dari langkah yang paling awal, bermula dari usia muda sehingga mati. Kajian kualiti hidup dikatakan sebagai penting untuk menentukan kualiti hidup masyarakat, dan terdapat 3 falsafah utama dalam menentukan hidup masyarakat, iaitu ciri kehidupan yang sejahtera, kepuasan pilihan dan juga pengalaman individu itu sendiri. Kualiti hidup ini sangat meluas dan mendalam sehingga terdapat banyak takrif dan pendapat tentangnya. Dan secara keseluruhannya ia boleh dikatakan sebagai pembangunan yang menyeluruh, meliputi pelbagai aspek, dari seperti aspek kebendaan, ekonomi, fizikal, sosial dan nilai-nilai murni ataupun sebagainya. Kesejahteraan masyarakat adalah tonggak yang penting dan menjadi salah satu komponen utama dalam institusi dan juga sebuah negara. Ia akan bantu negara untuk menjadi sebuah negara yang membangun serta membantu untuk menjadi negara tersebut berada dalam keadaan yang aman dan juga sejahtera. Namun adalah langkah dan juga inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia cukup untuk memastikan pembangunan modal insan di negara kita untuk menjadi insan sejahtera. Krisis kemanusiaan. Keadaan kemanusiaan lain meningkatkan kerentanan kepada jenis buruh paksa, perhambaan moden, perdagangan manusia dan buruh kanak-kanak tertentu. Jenis eksploitasi ini mungkin merupakan akibat sampingan daripada konflik, krisis kemanusiaan dan bencana alam, seperti masyarakat yang terjejas mungkin hilang tempat tinggal dan dengan itu terdedah kepada eksploitasi. Insan bermaksud makhluk yang dicipta oleh Tuhan yang tidak terlepas daripada melakukan segala kesilapan dan juga kesalahan, manakala sejahtera pula terlepas daripada segala bencana. Krisis kemanusiaan ialah suatu keadaan ataupun situasi darurat yang dialami semua jenis manusia secara universal. Insan sejahtera berkait rapat dengan krisis kemanusiaan. Budi asas sejahtera. Budi adalah asas kepada kesejahteraan diri dan seterusnya bagi mengecapi kesejahteraan hidup. Istilah kesejahteraan diri termaktub dalam FPK adalah hasil daripada kejituan proses pendidikan. Sejahtera sangat berkait rapat dengan pengurusan diri individu itu sendiri dan diseimbangkan dari segi intrinsik mencukupi dunia luar melalui 5 deria utama insan. Terdapat 3 asas penting kepada asuhan dan pendidikan sejahtera yang berkualiti. Yang pertama, budi bahasa. Kedua, budi berkerti. Dan yang ketiga, budi bicara. Istilah budi bahasa merupakan contoh bagaimana untuk membangunkan adab, akhlak mulia lagi luhur yang berkelangsungan kepada budi berkerti dan budi bicara, sekaligus mengarah kepada kesejahteraan diri. Objektif kajian: mengkaji konsep insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan di dalam konteks negara Malaysia. Mengenal pasti kesan insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan dalam konteks negara Malaysia. Dan yang terakhir, menganalisa krisis kemanusiaan yang memberi kesan kepada konsep insan sejahtera dalam konteks negara Malaysia. Saya Muhammad Alfirin bin Syamsuddin, B09210514. Hari ini saya akan menerangkan tentang senario dan kajian kes. Senario bab ini akan menghuraikan konsep manusia menurut spesifik falsafah, agama dan sains.
Sepanjang sejarah peradaban dan tamadun manusia, terdapat berbagai aliran pemikiran falsafah serta kepercayaan mengenai konsep manusia. Kepelbagaian tersebut berteraskan kepada kerangka pemikiran yang terhasil daripada penelitian, pengalaman dan pemahaman individu yang menelusuri aliran pemikiran pada zamannya. Tujuan kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti berbagai fahaman dan pendekatan dalam konsep ihsan. Selain itu, kita dapat mengetahui sifat hakikat dan sifat insan dari segi fizikal, material dan ekspresi dan rohani. Dengan adanya sifat insan ini, ia akan mengembangkan proses pembiakan manusia. Potensi insan juga terbagi kepada 4 bahagian, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Contohnya emosi yang akan menggambarkan perasaan kita dari segi cinta, benci, suka, takut, marah, gembira dan lain-lain. Dengan adanya kefahaman insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan, kita dapat mengenal Tuhan yang menciptakan manusia dari segi insan. Manakala krisis manusia ialah satu gangguan yang dialami semula manusia universal. Objektif kajian menjelaskan konsep manusia menurut filosofi, aliran pemikiran falsafah dan keagamaan, menjelaskan faham utama tentang asal-usul insan dan konsep-konsep utama yang mencirikan keinsanan, menghuraikan asal-usul kejadian, sifat fitrah semula jadi, serta peranan manusia sebagai panduan ke arah pembentukan pandangan alam yang jelas dan sepadu dengan sistem pendidikan negara. Menghubungkan antara konsep manusia menurut pemahaman yang jelas dengan membentukkan insan yang seimbang dan rohani dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Metodologi kajian terbagi pada 2, iaitu kaedah analisis data dan kaedah pengumpulan data. Kaedah analisis data. Data yang telah dikumpul dianalisis berdasarkan objektif kajian yang ingin dicapai. Data yang dianalisis telah menunjukkan setiap ahli kumpulan mempunyai pandangan berbeza terhadap konsep insan, psikologi dan sosiologi. Data ini telah dibincangkan secara mendalam dalam dapatan hasil kajian. Data yang dianalisis yang telah dibuat merupakan maklumat hasil yang dicari atas talian. Kami mendapati konsep insan ini merupakan kitaran hayat insan dalam sosialnya. Selain itu, hakikat dan sifat insan juga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan. Contoh dari segi fizikal dan material yang mampu memproses biologi, iaitu manusia berkembang biak melalui hubungan jantina, iaitu perkahwinan. Kedudukan insan sejahtera menurut Islam. Kesejahteraan menjadi satu inspirasi asal yang berdasarkan konsep pembangunan moden insan berteraskan Islam. Dalam konteks insan sejahtera, kesejahteraan dalam maksud Al-Falah merupakan maklumat kedua selepas mencapai keredaan Allah, iaitu mardahitlah seseorang individu yang tidak berpegang kepada prinsip kesejahteraan bukan sahaja gagal membangunkan akal, jiwa dan dirinya di dunia, tetapi turut gagal menempatkan dirinya dalam golongan orang yang mendapat hasanah di dalam akhirat. Sebelum itu, kedudukan insan sejahtera yang cuba ditengahkan oleh Islam ialah kedudukan yang didatangnya daripada kesedaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil. Di samping itu, insan sejahtera ini juga haruslah memtaraf hidup masyarakat secara keseluruhan dari segi zahir dan batin. Sekali lagi, wajar ditegakkan di sini adalah konsep pembangunan yang cuba diketengahkan oleh Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pembangunan dalam Islam hendaklah ditangani secara bertahap dan hikmah. Kesimpulan, konsep insan, psikologi dan sosiologi dapat mewujudkan insan yang mempunyai matlamat hidup dan seimbang daripada semua pelbagai aspek.
psikologi telah menunjukkan bahawa dapat membantu seorang insan memahami diri sendiri dengan lebih baik serta mampu berhadapan dengan masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian dan mempunyai kelakuan diri yang seimbang. Rujukan. Sekian, terima kasih.